ni mungkin adalah Z Flip terbaik yang pernah saya gunakan. Sebelum saya mulakan ulasan Galaxy Z Flip 5 lepas menggunakan peranti ini untuk beberapa minggu, anda boleh lihat spesifikasi penuhnya di skrin sekarang. Baiklah, Galaxy Z Flip 5 ni sebenarnya secara keseluruhan dia masih sama lagi dengan Z Flip 4. Beza utama yang anda boleh lihat adalah sudah tentu di skrin luar. Tiada lagi panel yang warna sama di atas dan di bawah, sebab itu Samsung juga dah hentikan penggunaan edisi bespoke. Sebelahnya ada skrin luar yang berbentuk folder yang lebih besar, bersaiz 3.4 inci yang mempunyai lebih banyak fungsi. Akhirnya, skrin luar Galaxy Z Flip benar-benar berguna kerana anda bukan sahaja boleh buka aplikasi, melihat widget yang besar, tetapi ada banyak lagi aplikasi yang anda boleh tambah sendiri melalui aplikasi Good Lock oleh Samsung untuk anda membuka permua seperti Asphalt 9, Marvel Snap, PUBG Mobile, YouTube. YouTube dengan Netflix memang secara rasminya ditawarkan oleh Samsung sendiri, jadi itu tidak ada masalah. Tapi ada banyak lagi widget-widget tambahan dan permua rasmi juga Samsung ada sediakan untuk menggunakan skrin luar ini sepenuhnya tanpa membuka Galaxy Z Flip. Tetapi apa yang saya tidak suka adalah ia masih lagi menggunakan kadar segar semula 60Hz yang rasa agak perlahan. Kerana apabila saya membuka peranti, gunakan skrin dalam yang kadar segar semulanya adalah 120Hz, ia lancar dan pantas. Dan apabila tutup, gunakan skrin luar rasa perlahan, dia rasa sedikit janggal dan aneh sebab daripada pantas menjadi perlahan, jadi membuatkan saya rasa kurang selesa untuk menggunakan skrin luar ni secara selalu. Baiklah, sekarang saya nak cakap pasal skrin dalam pula yang bersaiz 6.7 inci, masih sama lagi dengan Galaxy Z Flip 4, tetapi kecerahannya kini mencapai 1750 nits, yang mana apabila digunakan bawah cahaya matahari di luar, tiada masalah langsung. Menonton video pada peranti ini juga agak menarik dan memuaskan kerana sokongan Full HD Plus dan juga HDR10 Plus yang memang menarik. Netflix, Prime Video, YouTube, semuanya akan memberikan pengalaman yang memuaskan. Bezel juga nipis dan hampir sekata. Saya boleh katakan saya dah tak hairan langsung pasal keselipatan pada peranti Samsung ini, dan ia hanya nampak apabila saya mencarinya. Sekarang saya nak cakap pasal prestasi terlebih dahulu bersama-sama dengan One UI 5.1.1 berasaskan Android 13. One UI 5.1.1 pada Z Flip 5 ini menawarkan beberapa ciri flex mode baharu yang menjadikan penggunaan Z Flip ini lebih efisien, lebih menarik dan lebih seronok untuk bermain dengan peranti ini dalam keadaan separuh lipat seperti ini ataupun 90 darjah. Yang pertama adalah flex mode apabila menjalankan aplikasi media seperti video ataupun muzik. Dia akan keluarkan satu panel khas untuk kawalan yang mana kita boleh cepatkan video, langkau 10 saat, langkau ke video seterusnya, menjeda, boleh terus buka dua aplikasi serentak tanpa sebarang masalah. Kemudian ada juga pilihan untuk buka talam notifikasi dengan hanya satu butang. Kemudian ada pilihan untuk tangkapan layar hanya di bahagian atas saja, jadi anda akan menerima tangkapan layar yang bentuk segi empat, dan juga boleh aktifkan pad sesentuh yang juga menyokong kawalan gesture dua jari untuk scroll, untuk zoom in dan zoom out, untuk pause pada VLC dan sebagainya. Flex mode ini juga turut boleh diaktifkan kepada semua aplikasi yang anda pasang kerana pada labs yang terbina iaitu makmal, yang bermakna ciri ini masih dalam ujian beta lagi. Apa-apa jua aplikasi yang anda fikirkan, anda boleh gunakan flex mode, mengawalnya dengan pad sesentuh seperti sebuah laptop mini yang tiada siapa minta. Ya betul, tiada siapa minta. Tapi contohnya apabila saya sedang makan, menonton video, membaca artikel, kita makan tangan kanan kan, saya boleh gunakan tangan kiri saya dan mengawal kawalan gesture dengan dua jari dengan mudah, zoom in, zoom out dan sebagainya. Ini amat membantu. Flex mode juga berfungsi apabila dalam mode kamera, sebab saya tidak lagi bergantung kepada aksesori pihak ketiga seperti monopod atau tripod. Saya boleh letak saja peranti ini, hidupkan aplikasi kamera dan kawal dengan gesture saya seperti angkat tangan, sebut smile, sebut cheese dan sebagainya. Gambar akan terus dirakam dengan baik dan pelbagai sudut kita boleh laras peranti ini untuk mengambil gambar-gambar yang kita rasa sesuai dengan apa yang kreativiti yang kita mahukan. Walaupun chip Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy ini telah di lewah jam dan lebih pantas, tapi dalam ujian saya, Samsung mungkin telah mengurangkan prestasinya dari segi perisian, sebab saya ada peranti Snapdragon 8 Gen 2 yang lain yang bukan 4 Galaxy pun, tetapi mempunyai prestasi yang lebih pantas, lebih efisien dan tiada masalah memanas berlaku. Mungkin kerana memori yang lebih besar.
Walaupun Samsung dah ada memori maya dan sebagainya, tapi ia masih tidak cukup untuk mengendalikan banyak aplikasi serentak. Bermain permuah seperti Asphalt 9, Marvel Snap, PUBG Mobile tiada masalah langsung, cuma peranti akan memula sedikit suam dan makin lama makin memanas. Kamera juga masih sama, iaitu dua sensor 12 megapiksel untuk sudut lebar dan juga sudut ultra lebar. Tiada makro, tiada sensor kedalaman dan sebagainya. Macam nothing. Hanya dua kamera yang benar-benar berfungsi dan berguna. Sama juga dengan Z Flip 4 dan Z Flip 3, telah 3 tahun Samsung menggunakan sensor kamera yang sama. Tetapi entah kenapa saya nampak kamera pada Z Flip 5 ni adalah sedikit lebih baik. Mungkin kerana prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dengan pemproses pengimejan yang lebih baik, menjadikan warna dan juga nilai HDR itu nampak lebih terang, lebih tajam dan lebih memuaskan. Mode portrait juga tiada masalah, gambar manusia, gambar haiwan, gambar pemandangan juga memang nampak cantik. Mode malam masih ada sedikit kesan hingar, tetapi yang saya tidak suka adalah swafoto kerana masih 10 megapiksel di bahagian dalam ini yang warnanya sedikit pudar. Z Flip 5 pada saya mempunyai bateri yang memang sedikit lebih besar pada Flip 4, tapi mungkin sebabkan skrin luar yang lebih besar, penggunaan kuasanya adalah lebih tinggi, menyebabkan ketahanan bateri tidak begitu memuaskan. Dalam penggunaan saya setakat ini, apabila saya bermain permuah, banyak bermain muzik, mainkan video, aktif di media sosial, bateri bertahan sekitar 5 jam SOT maksimum. Saya dah cuba jimatkan sehabis mungkin, tetapi ia tidak mampu bertahan pada kadar yang lebih lama. 5 jam itu maksimum. Dan apabila saya banyak menggunakan kamera dan aktif lagi pada permuah, ia bertahan sekitar 4 jam saja. Dan saya sedang ulas juga Galaxy Watch 6 Classic dan bateri pada Z Flip 5 semakin teruk, iaitu sekitar 3 jam SOT saja satu hari. Dan pernah pada hujung minggu saya terpaksa charge peranti ini 2 kali sehari untuk gunakan sepenuhnya. Jadi itu agak mengecewakan. Tambah lagi yang mengecewakan pada peranti ini adalah pengecasan terhad kepada 25 watt sahaja berwayar. Sudah tahun 2023 Samsung, harga peranti 4,500. Peranti-peranti lain yang harga RM1,000 pun boleh ada pengecasan pantas hingga 120 watt. Come on Samsung, saya yakin anda boleh sertakan sokongan pengecasan yang lebih pantas. Untuk audio pula, Z Flip 5 menawarkan sistem speaker stereo yang agak seimbang, sedap, ada Dolby Atmos dan tambahan Dolby Atmos for gaming, hanya apabila digunakan dalam mode terbuka. Sebab apabila kita lipat, kekisi speaker yang stereo itu, iaitu yang di bahagian sini, berada di dalam, jadi ia sedikit kedap dan kita hanya bergantung pada satu kekisi di luar sahaja. Jadi audio terus jadi tidak seimbang dan kurang memuaskan untuk menonton video ataupun mendengar muzik secara terus pada mode yang boleh lipat. Secara keseluruhan, Z Flip 5 tidak dinafikan adalah sebuah peranti yang baik, lebih-lebih lagi skrin luar yang betul-betul berguna ini. Tapi pada harga RM4,499 untuk 826GB dan RM4,999 untuk 8,512GB, peranti ini sebenarnya agak mahal. Tapi jika anda inginkan sebuah telefon flip yang terbaik, ini sahaja pilihan yang anda boleh dapat. Sebab Oppo Find N2 saya lihat harga pun RM4,000 dan skrin luarnya agak kecil dan tidak banyak aplikasi yang disokong yang sebaik Samsung. Perisian kalau OS untuk versi flip juga tidak begitu baik dari segi multitasking, pengurusan memori. Saya rasa Samsung masih lagi menawarkan perisian yang lebih matang. Dan untuk kamera juga saya rasakan walaupun Oppo ada Hasselblad dan sebagainya, Samsung masih lagi konsisten dari segi warna kerana kameranya sudah dilatih dengan bertahun lamanya tanpa bergantung kepada sebarang jenama kamera, dan algoritma Samsung juga agak baik untuk peranti seperti ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.